Okay, good morning class. Okay, minggu lalu, last Tuesday, cikgu suruh kamu buat yang ini kan? Sekarang kita betulkan dia. Okay, take out your red pen. Nanti cikgu nak tengok kamu juga ambil gambar part ini ya. Okay, take out your red pen. What is the answer for number 1? If she, we use what? We use is. So, correct is. Yes, she is. Correct. Daniel is one person. If Daniel is one person, use is or are, we use is. Okay, no, no means he is not, okay. Number 3, we means banyak orang, so we use are. Okay, yes, we are, okay. Number 4, you special case, kan cikgu cakap? So you use what? You use are. No, I am not. And number 5, they, banyak orang, kita guna apa? We use are. Yes, they are. Okay. Jadi, ini contoh Zara dari 1UM. Okay. Cikgu padamkan semua dia punya jawapan betul. So, kamu guna red pen, betulkan dia. Ini pun cikgu nak nampak kamu ambil gambar nanti. Okay. I give you time to check. Ini kayak yang cikgu suruh buat. Betul ke tidak? Ya. Okay. I count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, now turn to your textbook, page number 12. Turn to your textbook, page number 12. Hari ini kita akan buat, we're going to do this part. Part number 1, part number 2, part number 3. Kalau kamu tengok textbook, dia sebenarnya sangat-sangat, cikgu rasa lah, cara penjelasan dia sangat-sangat rumit. Kamu dengar penjelasan cikgu guna kamera. Okay, apa ya? Okay, page 12. Are you ready, class? Ready? Okay, let's start. Mana? All on. Okay, di sini ya. Nampakkah? Nama cikgu. Okay. Dari sini dulu. Apa yang dia cakap ialah kalau bukan soalan, okay, not question, bukan soalan, kita hari ini guna bincangkan macam mana guna do ataupun does. Okay, apa penggunaan do dengan does? Selalu kamu dengar, will you marry me? Yes, I do. Okay, apa maksud do itu? Do ialah hari ini kita akan belajar dia sebenarnya sejenis verb. Apa maksud verb? Verb maksudnya kata kerja. Apa maksud dia? Sebenarnya dia buat sesuatu perkara. Okay, do, kalau dia bukan dalam bentuk soalan, not question, dia bermaksud membuat sesuatu perkara. Okay, do, siapa saja boleh guna. I do. They do. We do. Ataupun a lot of. Apa maksud a lot of? A lot of people, orang, benda, things ataupun perkara, matters, kita guna do, ataupun you, kita guna do. Bila guna does, she, he, it ataupun satu orang, satu benda, satu perkara. Macam mana ingat? Itu hari cikgu mula-mula ajar. Kalau macam ni, bila kita tahu kata kerja dia tambah s, bila kita tahu kalau dia satu orang, dia sangat lonely, sangat sunyi. Kalau dia sangat sunyi, dia kata kerjanya perlu tambah S. Sunyi, itulah dia perlukan S. Sama juga, kalau ini macam banyak, kecuali you, dia special case. Kalau dia bermaksud banyak, kecuali I dengan you, special sikit, kita guna do. Manakala kalau dia bermaksud banyak, satu orang saja, she, he, it ataupun satu, dia sangat lonely, sangat sunyi, itulah dia perlu itu es. Okay, ini dia tak ada es. Kenapa? Kerana they, we, a lot, banyak kan, kecuali I dengan you itu special sikit, tak payah es. Manakala cikgu ulang, kalau she, he, it, satu orang saja kan. Jadi kita perlu, dia sangat sunyi, sangat lonely. Jadi belakangnya perlu tambah es. Sebenarnya ialah does. Okay. Apabila dia bukan dalam bentuk questions, bukan bentuk soalan, do not, kalau kita pendekkan dia boleh jadi don't. Does not kita pendekkan jadi doesn't. Okay, cikgu tulis bagus-bagus. Don't
dengan doesn't. Okay. Dia sebenarnya kata kerja dia bermaksud adalah tidak. Don't dengan doesn't adalah tidak, ataupun dia tidak buat. Kalau dia buat, kita guna do dengan does. Kalau dia tidak buat, kita guna don't, doesn't ataupun do not, does not. Kalau kamu rasa ini sangat susah untuk hafal, kamu hafal yang ini saja. Tak salah. Ini yang paling original dia. Okay. Sekarang kita masuk grammar sedikit ya. She does not like papaya. Apa maksud does? Okay. Does not means tidak. Okay. Dia tak suka ataupun tidak adalah tidak suka. Kalau BM cikgu tak dapat jelaskan how to say so clearly, tapi kamu agak-agak dia punya maksud tu ya. She does not like papaya. Dia tidak, does not like, suka papaya. Okay, kamu tengok. She cikgu. Tadi kamu cakap kalau she, satu orang kata kerjanya perlu tambah S kan? Kerana dia sangat sunyi. Tetapi ini special case. Ingat lepas do dengan does, ini present dulu ah. Nanti kamu akan belajar past tense dia. Kalau lepas do atau does, kalau ada satu kata kerja, like ialah kata kerja. Betul ke tidak? Kalau ada satu kata kerja itu mesti original. Apa-apa pun tak boleh tambah. Cikgu ulang ah. Kalau lepas do dengan does, biasa kalau dia satu orang kan, atau satu benda atau satu perkara, kita perlu kata kerjanya perlu tambah S ke tidak. Tapi ini special case. Kalau selepas do ataupun lepas does, kalau dia ada kata kerja macam ini, like ialah kata kerja, dia tak boleh tambah apa-apa pun. Tunggu ya kelas. Dia tak boleh tambah apa-apa pun. Dia mesti dalam bentuk original. Okey, tak boleh tambah S, tak boleh tambah ing, tak boleh tambah ed, semua tak boleh tambah. Okey. Ini ialah dia tidak suka papaya. Kamu tak boleh cakap she not like papaya. Tak betul. Okey, depan not itu kamu perlu tambah does. Manakala kalau kamu cakap she likes papaya. Kalau ini does not simpan does, sini kenapa tak ada does? She likes tak ada does ini cikgu. Kerana ini kadang-kadang kita perlu tahu bila boleh tambah do, bila tak boleh tambah do, does. Bila boleh tambah do, does, bila tak boleh tambah do, does. Macam mana kamu tahu? Baca lebih banyak buku. Itu saja cikgu boleh beritahu kamu. Okey? Tapi secara ringkasnya, kalau dia positifnya maksud, bukan apa maksud positif? Maksudnya dia adalah ataupun buat, dia positif lah. Dia ada buat, dia ada suka. Kamu tak, kadang-kadang tak perlu tambah ni do dengan does. Manakala kalau dia negatif, maksudnya tidak, kebanyakan masa kamu perlu tambah does dengan do. Okay, ini ialah part pertama hari ini. Jadi what is the first exercise you need to do today? Ini yang cikgu nak kamu buat. Kamu salin dulu soalan yang ini. Copy these questions. Copy this question on your exercise book. Okay, you can pause the video now. Kamu isi apa yang kamu perlu isi di sini. Okay, lepas tu kita akan betulkan jawapan dia. Okay, I give you about 10 minit. Okay, salin dengan buat. You can pause the video now. I count until 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so now let's check the answer. Cikgu besarkan cikgu guna whiteboard dulu. Read the spelling rules on page 19, then complete the sentences with present. Okay, Jenny do. Kalau Jenna, sorry. Jenna satu orang kan? Kalau satu orang, kita guna apa? Kita guna yang mana? Kita guna do ke kita guna does? Satu orang kita guna does. Okay, jadi Jenna, dia a lot of sport, banyak sukan. Dia ada, kalau English kita cakap do sport, maksudnya dia terlibat dalam aktiviti sukan lah.
Okay, so Jenna kalau satu orang, jadi number one answernya ialah does. Guna pen merah untuk perbetulkan. Guna pen merah untuk perbetulkan. Jenna does a lot of sport in her free time. Okay. Number two. We not have. Tak boleh cakap not have. Tadi cikgu cakap tak boleh cakap not have kan? Mesti depannya kalau dia negatif bermaksud tidak, depannya perlu tambah do ataupun does. Okay. We not have, nanti kita tengok the time to play the game. Kita tak ada masa untuk main game itu sekarang. Kalau we banyak orang kita tambah apa kelas? Guna yang mana? Guna do. Okay. Okay. Jadi here. Not have. Jadi become apa? Nombor 2 jawapannya ialah we do not have. Okay, jawapannya ialah we do not have. Ataupun kalau kita singkat ini, kita jadi we don't. Okay, itu N timbal, lepas tu kamu tambah satu macam koma di atas, lepas tu satu T. Don't have. Ini kamu mesti belajar. Ha? Okay, nombor 3. The film finish at 1 a.m. Film itu ialah movie. Movie maksudnya cerita. Movie dalam BM ialah apa? Cerita yang di panggung. Sorry ke? Wayang Film ialah wayang. Film ataupun wayang sebenarnya. Okay, yang yang 1 jam, 2 jam sahaja, itu bukan macam drama. Okay, so that film, okay, satu benda finish at 11 a.m. Okay, ini macam konsep yang ini cikgu cakap tadi. Kamu tidak perlu selalu guna do dengan does. Ini kita boleh guna konsep ini. Ini sebenarnya yang soalan yang tadi tu tak perlu kita tambah do atau does. Okay. Jadi di depannya kita tambah apa? That film. Kalau satu benda film ialah satu, tak ada S di belakang kan. Jadi finish automatic kata kerja dia. Kalau satu benda dia sangat sunyi, kata kerjanya perlu tambah S ataupun ES. Jadi nombor 3 jawapannya ialah the film finishes. Kerana dia film itu satu benda sahaja, jadi dia sangat sunyi, jadi dia perlu itu ES untuk teman dia. The film finishes. That film finishes at 1 a.m. Okay, continue. Question number 4. My dad worry when I come home late. Okay. Ini perlu tambah do dengan does kah? Tak payah. Okay. Jadi nombor 4. My dad ialah satu orang. Kalau satu orang kata kerjanya automatically perlu tambah S. Kalau Y cikgu macam mana tukar kepada S begini? W-O-R-R. Okay. Lepas tu Y tu tukar kepada I-E-S. Y itu tukar kepada I-E-S. Kamu akan belajar ini ialah suffix. Ending. Changing the suffix. Okay. Changing dia punya suffix. Suffix itu ending dia tu. Apabila kamu tukar dia kepada form-form yang lain. My dad worries, risau when I come home late. Apabila I come home, balik rumah late, lambat. Okay. Number 5. J, okay, not go. Okay, negatif. Cikgu cakap kita boleh guna do ataupun does. Tapi tambah not lah kan. Cuma yang kalau dia positif, dia bermaksud ya. Dia bukan selalu perlu guna do dengan does. Manakala kalau dia negatif, tidak, kebanyakan masa dia perlu guna do atau does. Kamu ingat saja konsep ini. So, J not go to concerts very often. Ingat, not go itu salah. Okay. Concerts ialah concert. Very often. Often ialah kerap. Very often ialah
sangat kerap. Okay, dia tidak pergi ke konsert sangat kerap lah. Dia tak seberapa banyak pergilah maksudnya. So J, okay, J itu satu orang. Jadi kita perlu guna does. Okay, sorry. Cikgu betul-betul I write properly. So number 5, the answer is does not. Ingat, kalau lepas does, dia punya kata kerja lepas tu mesti original. So does not go. Ataupun kita boleh tukarkan kepada doesn't go. Okay. Okay, seterusnya kita teruskan kepada part yang kedua. Tadi itu ialah dalam bentuk kalau dia bukan soalan, not questions, bukan soalan. Tapi kalau dia dalam bentuk soalan, okay, yes, question maksudnya dalam bentuk soalan, maksud dia akan berubah. Tadi maksudnya ialah buat sesuatu perkara, ataupun adalah tidak, ataupun tak buat. Di sini maksudnya akan berubah. Kalau dalam bentuk soalan, do dengan does tidak lagi bermaksud adalah ataupun buat. Dia lebih spesifik. Maksudnya adalah adakah. Okay, kalau dalam BM, dalam BI, kalau kita nak guna perkataan adakah, sebenarnya kita guna do dengan does. Okay, lepas itu, macam bila guna do, bila guna does dalam bentuk soalan, sama juga konsep. Kalau do cuma boleh untuk I, they, we, untuk banyak ataupun you. Manakala untuk does, untuk she, he, it ataupun satu orang, satu benda ataupun satu perkara. Sama saja, cuma maksudnya adalah adakah, kerana dia dalam bentuk soalan. Dia tanya, do you belong to any clubs? Adakah kamu join persatuan atau klub-klub apa? Kalau kamu jawab macam mana? Kalau kamu cakap ya, dia cakap you mah, jadi kamu perlu jawab I. So yes, I do. No, I do not. Kalau kamu nak pendekkan pun boleh, tapi kalau kamu tak pandai, cikgu tak galakkan kamu pendekkan. Kamu panjangkan saja. I do not. Oh, okay. Yang kedua, does she love eating durian? Adakah dia suka makan durian? Do you belong to any club? Adakah kamu ada masuk kelab apa-apa ke tidak? Jadi do dengan does dalam bentuk soalan bermaksud adakah. Okay, kalau she kita perlu guna does. Ingat balik ini. Kalau she kita perlu guna does. Okay, jadi does she. Kenapa sini belong ni tak ada S? Kenapa love ni tak ada S? Ingat cikgu tadi cakap, kalau lepas do dengan does, kalau ada kata kerja selepas itu, belong ialah kepunyaan. Dalam BM kalau kita jelaskan belilah, maksudnya kamu ada masuk ke tidak lah. Okay, kata kerja. Love pun kata kerja. Ingat lepas does dengan do, kalau ada kata kerja selepas itu, dia tak boleh tambah apa-apa. Tak boleh tambah S. Okay, tak boleh tambah ing, tak boleh tambah ed, apa-apa pun. So, do you belong to any clubs? Does she love? Biarpun she cakap tadi. Lepas she perlu tambah s, tapi ni special case. Lepas do dengan does, kalau ada kata kerja tak boleh tambah s. Cikgu ulang semula benda yang sama tadi juga. So, does she love eating durians? Dia suka makan durian tak? Yes, she does. Ataupun kita jawab, no, she does not. Kenapa cikgu guna pen hari ini? Kerana lebih senang cikgu jelaskan macam papan putih. Okey, faham ke tidak? Okey, jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Yang ini. Okey, sekarang kamu salin soalan yang ini. Okey, salin saja, kita buat sama-sama kerana dia memang ada susah sikit. Okey, salin sama-sama, kita buat sama-sama. Okey, kita buat sama-sama. Okay, pause the video now. I count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mari kita buat sama-sama. Okay, di sini. Sini kan? Okay, sama-sama kita buat ya. Okay. Number 1. Your friend, kawan kamu, kita tukar kepada bentuk soalan ya, questions.
Cakap, your friend go to cinema. Adakah kawan kamu pergi ke cinema? Okay, selepas tu macam mana kita pilih do atau does? Macam mana kita tahu? Tengok yang pertama, your. Kalau your kita guna yang mana? Your kita guna benda yang sama, cuma itu ialah kamu punya. Ini ialah kamu, sama saja, kategori yang sama. Jadi kita guna do. Okay, jadi nombor 1 jawapannya ialah, okay, kamu salin jawapan dia. Nombor 1, do your. Okay, cikgu salin di sini ya, lebih jelas sikit. Okay, nombor 1, do your friend. Tengok balik soalan. Do your friend go to the cinema? Okay, do your friend. Lepas do your friend go. Go ialah kata kerja selepas do. Jadi tak boleh tambah es, ing, ed, apa-apa pun, mesti original sahaja. Do your friend go to the cinema? Kita tolong dia jawab. Kita cakap, ya, dia ada pergi. So, kita jawab. Kalau kamu sudah salin soalan tak ada tempat, kamu salin saja di bawah ya. Salin saja di bawah lepas soalan-soalan itu. So, kita tolong, yes. Kalau lelaki kita guna he. Lepas kalau he, kita guna he do ke he does. Okay, kalau he, kita guna he do ke he does. Tengok balik. He, kita perlu guna does. Macam mana kita tahu ini satu orang saja? Kerana friend di sini tak ada S, jadi kita tahu dia satu orang. Boleh jadi she, boleh jadi he juga. Okay, kawan tak boleh jadi it. It itu ialah untuk haiwan ataupun benda-benda yang bukan hidup. So, he does. Full stop. Okay, nombor 2 kita tengok balik. Nombor 2, soalan dia. Okay, your school, benda yang sama lagi. Organize interesting trip. Okay, sekolah kamu organize ialah menganjurkan, interesting ialah menarik ataupun seronok, trips ialah macam perjalanan, bukan pergi, macam pergi bukan adventure, tunggu bukan perjalanan, kelas. Macam pergi makan angin, pergi main, pergi ke sekolah, pergi lawatan, begitulah trips. Okay, trips kalau dalam sekolah mesti pergi buat lawatan kan, bukan? Okay, kalau untuk orang lain yang bukan sekolah, trips bermaksud pergi makan angin, pergi main ataupun pergi bekerja pun boleh. Okay, asalkan dia pergi ke sesuatu tempat untuk satu tujuan tertentu lah. Okay, itu maksud dia. So, okay, dia guna your juga. Jadi your kita guna balik do, betul ke tidak? Do your school. Okay, organize, cikgu ulang lagi. Apa maksud organize? Organize bermaksud menganjurkan. Jadi ini kata kerjanya, tak boleh tambah ed, tak boleh tambah s, tak boleh tambah apa-apa. Kerana lepas do atau does, mesti kata kerja selepas itu mesti original. So, do your school organize. Okay, tengok balik soalan. Interesting trips. Dia tanya, adakah sekolah kamu menganjurkan perjalanan melawatan ke yang menyeronokkan? Jadi kamu jawab. Okey, cikgu nak lebih tepi sikit. Oh, dia tak nak tepi untuk cikgu. Okey, tak apalah. Apa kamu cakap? Kalau dia tanya kamu, apa kamu cakap? Jawab, I kan? So, kamu cakap, ataupun kamu cakap tidak. No. Tapi sekarang kamu cakap I school, tak betul kan? Sepatutnya sekolah saya tidak menganjurkan. Betul ke tak? Sekolah saya. Saya punya sekolah. Saya punya dalam English ialah my. Dalam English ialah my. Saya punya my school. Kalau satu sekolah saja, kita guna do atau doesn't. Kalau satu sekolah saja, satu saja guna yang mana? Kalau satu saja guna does. Kalau tidak, kita guna doesn't ataupun lebih bagus sikit does not. Begitu. Okay, number 3. Mari kita tengok soalan yang ketiga. Guna your lagi dia. Sorry, class. Your parents like pop music. Pop music ialah music pop ya. Adakah
parents ialah ibu bapa kamu. Your parents, do your parents like pop music? Kalau kita cakap iya, macam mana? Yes. Parents itu dua orang kan? Dua orang maksudnya tak boleh guna he, she, it. Dua orang kita guna they. Mereka, they. Mereka suka. Kita tak payah cakap they like. Kita cakap they. Kerana banyak orang they, kita guna do. Kamu cakap they like pun boleh lah. Tapi sebenarnya kalau orang cakap do, kamu jawab do juga ataupun does. Faham ke tidak? And last question. Question number 4. Okay, your town, bandar kamu have mempunyai football team. Team ialah kumpulan football. Kumpulan berorang yang main bola sepak. Okay, dia guna your town lagi, your. Jadi kita guna do your town have, mempunyai. Have di sini ialah mempunyai. Okay, tak payah tambah s. Original kita guna boleh have, tak boleh guna has, tak boleh guna had. Okay, kalau has dengan have dengan had, yang tiga benda tu, yang tiga adik-beradik ni, yang mana paling original? Have ialah paling original. Jadi ingat selepas do dengan does, kita perlu guna have. Do your town have a football team? Kamu cakap ya. Yes. They, yes. Saya punya bandar, my town has. Sekarang tak payah kan? My town, satu bandar saja kan? Does. Okay. Jadi apa yang cikgu nak nampak nanti ialah yang kamu telah betulkan, ambil gambar 3 benda. Benda yang pertama tadi yang cikgu suruh ambil gambar yang mana? Siapa punya contoh tadi cikgu ambil? Siapa punya contoh cikgu tadi ambil? Okey, tak apalah. Yang ini, cikgu nak tengok yang ini. Yang ini ya. Yang latihan yang kedua Selasa yang lalu. Ini ialah gambar pertama. Gambar kedua ialah yang ini. Soalan ini dengan jawapan yang ini, yang kedua. Dan gambar yang ketiga ialah ini. Soalan dan jawapannya. That's all for today class. Thank you.